Dan cuma saya seperti mana saya ingatkan, dalam soal berkenaan dengan penghinaan Islam jangan buatlah. Kerana di Malaysia ni orang Melayu sensitif dengan agama. Walaupun kadang-kadang dia sembahyang tak cukup, tapi apabila orang hina agama dia akan pertahankan. Cuma saya ingatkan supaya benda ni jangan duduk berluasa, jangan duduk sikap betul-betul. Walaupun kita tengok di negara kita ni orang Islam yang majoriti, tetapi kita tidak pernah berlakunya penghinaan kepada orang-orang bukan Islam. Saya semak kitab undang-undang tertinggi di negara iaitu Kitab Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 10-1-A. Benar, hak asasi manusia itu jelas disebut tentang hak kebebasan bersuara. Cumanya adakah ini bermakna kebebasan itu bersifat mutlak? Rupanya perkara 10-2-A jelas memperuntukkan apa-apa sekatan yang didapati perlu atau sesuai manfaat demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagian hubungan baik dengan negara lain, ketenteraman awam atau prinsip moral boleh dilakukan. Malah sejak di usia 5 tahun hingga tingkatan 5 sebenarnya kita telah pun meratib saban hari prinsip rukun negara. 4 prinsip yang sangat dekat dengan topik kali ini iaitu tentang kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kesemua ini tujuannya untuk kita yang berbeza-beza rasnya boleh aman hidup bersama. Cuma soalnya, mana hilang ilmu yang diajar sejak azali? Adakah obses kepada pemikiran liberalisasi hingga sanggup merobek maruah diri? Atau niat di hati sebenarnya murni, bukan nak menghina, apatah lagi mahu buat provokasi? Atau juga kerana kita yang lemah hingga ada yang berani bermain api? Anda bertemakan saya Dina Shah Salim. Tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hina agama, hak asasi atau provokasi, dua individu telah pun bersedia bertemankan saya waktu ini bercakap lebih lanjut tentang perkara ini. Saya perkenalkan dahulu di hujung sana iaitu Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih kerana bersama dengan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga di sebelahnya seorang ahli komedi ataupun pelawak. Nama betulnya Ahmad Zaidi Masri, tapi lebih gemar dipanggil ataupun digelar sebagai JD. Terima kasih kerana sudi bersama dengan analisis, tetapi ini bukanlah pentas untuk kita membuat lawak. Okey, saya cakap siap-siap kerana ada isu yang sangat penting memerlukan pemikiran dan juga pemandangan secara menyeluruh. Soalan saya pertama, saya pasti nak bertemu dan beramah mesra dahulu dengan individu yang berada dalam lapangan industri komedi tanah air negara. Saudara JD. Ya, saya. Soalan saya ringkas yang pertama ini. Adakah atas nama seni dan kreativiti wajarkah kita berkarya tanpa limitasi demi menjana kreativiti tanpa limitasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kena serius Okey. Bagi saya dalam berkarya sebenarnya tiada limitasi. Tetapi kita kena, macam kita nak menjual produk, kita kena faham market kita, pasaran kita. Kita boleh jual apa sahaja. Kita boleh jual senjata, kita boleh jual makanan. So, adakah kreativiti itu dihadkan dengan ada satu global punya pemahaman? Lebih kepada saya lebih kepada market itu sendiri. So, dalam isu sekarang di Malaysia, negara majmuk, negara Asia, so limitasi dia tidak seperti yang di negara barat yang tak boleh, yang boleh buat apa saja. Di Malaysia, amnya dengan masyarakat yang majmuk berbilang bangsa, kreativiti itu perlu dihadkan. Perlu dihadkan. Tetapi berbalik kepada jawapan asal tadi, ianya bergantung kepada market itu tadi. Kalau market ni kata tak apa, jadi kita kena ikut market itu. Betul. Saya rasa itu kena market study lah, kena kaji. Kalau kata tempat tu membenarkan, especially di luar negara, why not? Tapi kalau ada wakil dalam negara membenarkan, jadi kita ikut juga. Dalam negara, ya macam adalah dia punya pentas-pentas yang mungkin membenarkan limitasi itu. Sehingga barangkali mungkin boleh membantu ataupun mengganggu ketenteraman semasa.
Technically kalau daripada sudut kreativiti, kita sebenarnya nak orang bereaksi. Kalau dalam sudut stand up comedy, kita nak orang ketawa. Kalau kita nak memprovokasi, mungkin pentas dia berbeza. Pentas politik ke, pentas yang lebih sampai lah. So jadi untuk menjawab soalan Cik Ashraf tadi, kalau pentas itu dibuka untuk komedi, so komedi lah jawapannya. So untuk ketawa. Dalam ketawa tu tak perlu pun kita nak terlalu menghina. Sebab menghina tak funny pun. Dia sebenarnya tak lawak kan. Jadi walaupun diberikan pentas yang sebegitu rupa, tapi dalam kreativiti itu sendiri pun ada dia punya SOP dia, ada dia punya sifat-sifat dia. Jadi akhir sekali kreativiti ini perlu ataupun tidak untuk dipayungi ataupun ada wujud limitasi itu dalam beberapa perkara dan juga hal. Ada limitasi. Akhirnya perlu ada limitasi. Perlu ada. Perlu ada limitasi akhirnya. Jawapan itu yang saya mahu dengar, apakah dalam konteks ini sebenarnya, kerana kita nak melihat secara lebih mendalam dalam konteks ini. Kerana kalau tidak ada limitasinya, maka perkara-perkara yang tidak sewajarnya disebut akan tersebut. Dalam konteks ini saya nak menilai tentang satu perihal yang agak mengejutkan. Ini saya nak bertanya kepada Ustaz Syamsul Hakim. Ustaz, saya meninjau bagaimana pelan perancangan dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya di bawah agensinya. 2019 awal Mac ketika itu diwujudkan unit pemantau JAKIM bertujuan untuk melihat dan meninjau dan mengawal selia isu-isu berkaitan tentang penghinaan agama. Mac 2019 10,000 aduan direkodkan. Kemudian Jun 2020 42,500 aduan direkodkan sebelum disaring sama ada ianya legit ataupun sebaliknya. Dalam konteks ini sudah pun wujud daripada 2019 usaha kita ke arah untuk menyantuni isu-isu berkaitan tentang penghinaan agama. Di manakah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara JD dan juga saudara Ashraf yang bersama pada petang ini. Apa yang kita lihat daripada senario lewat waktu ini, walaupun daripada angka data yang dibentangkan tu, kalau orang yang bermain dengan angka dan juga data, mereka tahu ini adalah senario yang kita panggil menuju ke arah keadaan yang kita harapkan bukan seperti mana yang tertera, tetapi hakikatnya itu adalah sesuatu keadaan yang membimbangkan. Ianya berlaku berlipat kali ganda daripada data yang asal. Kalau kata yang awalannya data yang dikumpulkan 10,000, sehinggalah ke hari ini sampai mencecah sehingga kalau 40,000 aduan. Kita boleh bayangkan kalau setiap satu daripadanya itu mencetuskan trigger ketidakharmonian. Agak-agak apa yang boleh berlaku dengan setiap daripada orang panggil sumbu-sumbu nyalaan api itu terhadap keharmonian bermasyarakat kita, yang sememangnya kita tahu seperti mana yang disebutkan oleh saudara JD tadi, bagi setiap bumi itu ada kehidupan yang berbeza antara satu sama lain, dan sememangnya kita yang mendiami bumi ini kita tahu ada norma, ada adat, ada adab, bahkan kalaupun kita nak kaitkan dengan syariat sekalipun yang merupakan sesuatu yang dijamin sendiri oleh perlembagaan itu sendiri, itulah agama Islam adalah agama persekutuan. Benda ini kita katakan adalah merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan, satu kalau dalam bahasa kami orang agama muhasabah, ataupun kita panggil perbincangan yang kritikal yang perlu melibatkan semua pihak agar kita tak nak lihat angka-angka ni terus menaik. Adakah disebabkan oleh ketidaktahuan manusia terhadap aspek yang sangat-sangat kita kata tu sensitif. Seperti mana disebutkan dalam footage yang awal tadi kan. Saya tak faham macam mana satu benda yang kita tahu kalaupun ianya dicambahkan dalam masyarakat, ianya akan membenihkan satu sikap yang positif. Saya tidak melihat, wallahu alam lah, kalau daripada mana-mana individu boleh menerima bahawasanya dengan penghinaan terhadap agama itu akan menumbuhkan sikap yang positif. Kalaupun orang kata daripada penerimaan terhadap penghinaan itu akan membuahkan sikap terbuka, tetapi terbuka yang positif ataupun terbuka yang negatif itu satu benda yang berbeza. So kalau nak menjawab soalan tadi, di mana kita? Saya kata untuk waktu ini kita di studio TV Al-Hijrah dengan rancangan analisisnya perlukan sorotan yang lebih dalam, perbincangan yang lebih jujur terus dengan adanya pihak komedian sendiri dan adanya pihak yang perantara supaya kita dapat paling kurang untuk seawal ini mengharmonikan keadaan dan memulihkan sesuatu yang tak sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Bagi pandangan saya, dan saya kira mudah-mudahan ianya secocok dengan pandangan masyarakat pada hari ini,
benda ini tak sepatutnya berlaku dalam sebuah negara dengan perlembagaan yang telah disebutkan di awal tadi. Maka kita harapkan ianya akan menjadi perbincangan yang lebih serius. Ustaz, adakah disebabkan kerana kita ini terlalu melihat bahawasanya kebebasan bersuara itu memayungi segalanya sehingga kita terlupa bahawasanya kita ada undang-undang lain yang mengikat terhadap sekatan tersebut? Saya bukan orang yang terlibat dengan undang-undang, tetapi saya faham tentang perlembagaan, dan tujuan perlembagaan yang diberikan kepada kita adalah tujuannya untuk nak memayungi seluruh manusia yang tinggal serumpun. Sebab kan kita faham tentang keadaan masyarakat kita ni, dia ada daripada kalangan yang berbeza. Ada yang Muslim dan juga non-Muslimnya, daripada sudut kepelbagaian latar belakang bangsa itu sendiri. Kalaulah ia tidak dipayungi dengan perlembagaan yang jelas menyatakan bahawasanya hak asasi manusia di sini bukan seperti mana difahami oleh yang lain daripadanya, iaitu tanpa batas. Hak asasi di Malaysia ini dia masih lagi ada limitasi seperti mana yang disetujui oleh saudara Jadi tadi. Dan matlamatnya kita dapat lihat apa yang telah pun berlaku dalam sejarah bumi ini sendiri. Andai kata keterbatasan itu tidak terkawal, ia mungkin menjerumuskan kita kepada satu keadaan yang masing-masing kata na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Tuhan lindung keamanan diri kita daripada ianya terganggu. Ini yang kita tak nak sebenarnya. Saudara Jadi, melihat kepada perkataan limitasi terbabit, saya nak meninjau dalam keadaan limitasi etika terhadap amalan ataupun cara pelaksanaan seseorang pelawak ini melakukan adegan-adegan ataupun persembahan lawaknya. Dalam konteks di Malaysia ini, adakah kita mempunyai satu garis panduan setidak-tidaknya untuk kita melakukan sebarang bentuk karya itu? Ada limitasi tertentu yang perlu untuk dijaga? Ada. Sudah pastinya bagi komedian yang berpengalaman, kita tahu apa yang orang tu akan gelak. Ketawa, orang akan terima kreativiti kita. Sebab kita tahu kita di Malaysia, kita ada market kita sendiri. Kita tahu kita boleh buat lawak pasal bangsa, pasal sekolah, pasal waktu kecil. Jadi kita dah tahu dah dia punya guideline untuk apa yang orang akan gelak. Siapa yang datang nak tengok persembahan aku. So kita tahu memang bermakna memang ada sentiasa ada guidelines. Dan sebenarnya memang isu-isu sensitif kita kalau boleh memang kita selalu elakkan. Sebab kita tahu kita pun punya kawan datang daripada berbagai bangsa. Mak Saleh datang sini dia buat lawak, dia tak heran dengan kita. Dia bantai je sebab dia tak kenal pun kita. Tapi kalau kita di Malaysia, saya sendiri pun kalau kita nak berseluruh pun kita akan memikirkan apa kawan aku cakap kalau aku cakap macam ni, especially yang bukan sebangsa dengan kita kan. Kalau kita bercakap dalam konteks komedi, industri komedi yang dilaksanakan ataupun dipersembahkan di dalam TV ataupun siaran-siaran ini tertaluk dengan akta dan ada garis panduan tertentu yang terpaksa untuk dilakukan. Dalam konteks stand up bagaimana? Dalam konteks TV? Dalam konteks stand up maaf Ustaz, dalam konteks stand komedi. Dalam konteks stand up komedi, so macam saya bagi tahu dengan Ustaz awal-awal tadi, dia ada beberapa peringkat ya. Dia contohnya kalau ikut bahasa mudahnya, komedi yang kita boleh cerita dengan mak mertua kita ataupun komedi yang kita cerita belakang mak mertua kita. Tapi kita cerita jugalah, sama-sama menantu, sama-sama biras ni kan. So dia ada stage yang berbeza-beza. Jadi kita kena faham dekat mana kita nak pergi, apa kita nak cakap, dan kita kena olah sesuai dengan macam saya cakap tadi dengan market. Tapi itu ada garis panduannya ataupun tidak? Ada, of course ada. Dan juga diselia ataupun tidak? Diselia. Dikawal selia? Diselia. Siapa yang menyelianya? Kalau pentas tu ada promoter yang profesional, of course dia akan bagi tahu apa yang kita boleh cakap. Sebab kita ada rehearsal, kita ada content chart. So mereka akan menyelia benda-benda tu. Kaedah strategi open mic itu sesuai ataupun tidak dilaksanakan dalam konteks ini? Open mic ni agak berbahaya. Open mic ni sebenarnya open mic, mikrofon yang terbuka. Kita boleh buka siapa-siapa saja. Menyanyi pun ada open mic kan. Jadi kita boleh halang tak yang suara tak sedap tu nak menyanyi. Kita kena bagi dia menyanyi juga kan sebab dia open mic. Jadi of course tempat tu dia akan bagi guideline lah. Kau jangan cakap ni, kau jangan buat ni, ada masa dia ni, ini. Of course ada guideline. Tapi nak menghalang yang tak sedap menyanyi tadi tu, that's not kita punya kemampuan. Baik, dilihat keadaan situasi di studio ketika ini hujan cukup lebat sebenarnya. Seolah sedang menangisi tentang apa yang sedang berlaku dalam konteks isu beragama di negara ini. Selepas ini saya meninjau pula dalam konteks bagaimana Islam melihat soal hiburan dan limitasinya itu. Semuanya dalam analisis selepas ini. Jangan ke mana-mana.
kembali semua dalam analisis. Saya nak meninjau dulu tentang situasi semasa bila kita bercakap soal isu jenaka, berhibur-hiburan. Saya nak melihat bagaimana sudut pandang Islam melihat tentang perkara ini. Ustaz, saya pasti Islam tidak pernah menghalang untuk kita berhiburan, tetapi ada limitasinya itu. Dalam konteks ini, bagaimana Islam meletakkan garis panduan khas khusus kepada kita supaya kita ini tidak melangkaui daripada batasan yang sepatutnya? Okay. Dalam Islam, yang menariknya sebab kita dah ada role model kita sendiri. Siapakah role model kita? Kalau kita tanyakan tentang perkara ini bagi umat Islam, semua akan menjawab satu, iaitulah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang menyatakan bahawasanya Islam itu tidak ada langsung unsur-unsur gurauan, sendaan yang menggembirakan manusia, kita katakan itu satu pendustaan yang nyata. Sebab pada diri Nabi SAW sendiri, kalau kita membaca sirah baginda, bukan sekali baginda bersenda gurau dengan para sahabatnya. Kalau saya nak ceritakan kisah ni secara live, saya yakin penonton boleh terketawa. Nabi jumpa dengan seorang, Nabi kata, "Hei yang bertelinga dua." Itulah kalau orang faham tentang istilah komedi ni. "Hei yang bertelinga dua." Kalau orang tiba-tiba dijekah dengan telinga dua, mungkin dia akan stop marah. Tapi bila mana perenung balik, memang betul pun aku telinga dua. Seorang minta daripada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi aku satu ekor unta untuk aku tunggang?" Okey, Nabi kata, "Aku bagi kau anak unta." Kawan tu dengar kata, "Bagi anak unta, takkanlah anak unta aku nak tunggang macam bila nak sampai? Kecil." Tapi Nabi kata, mana ada unta tak dilahirkan oleh mak dia? Tak kiralah anak unta tu besar ke kecil. Besar pun anak unta. Itu komedi. Tapi benda ni menghiburkan manusia dalam keadaan yang terkawal. Dan kita dapat lihat betapa perkara ini, kalau saya nak berikan untuk dapatan saya lah, saya kata, saya nak bagi satu, kita panggil satu benda yang universal. Kenapa orang buat komedi? Kalau tanya pada komedian, kenapa orang buat komedi? First of all, dia kata, saya nak gembirakan orang. Tak ada orang buat komedi nak bagi orang sedih. Ya, betul. Dan inilah konsep yang telah dibawakan oleh Nabi SAW. Bahkan ini berpahala, tuan-tuan, iaitulah memasukkan kegembiraan dalam diri orang. So kalau asas ni dipegang secara universal, tak kiralah either you are Muslim or not, you tahu tujuan kita nak buat komedi supaya orang bergembira. Kalau kita hina orang, adakah orang akan gembira? No way. Tak ada siapa yang boleh accept. So ini first. Second, bila mana kita nak gembirakan orang, kita tahu kalau gembira yang melampau, orang tua dah pesan jangan terlalu seronok, nanti kang nangis sendiri. Itu pun dah datang pesan daripada orang tua. Islam juga begitu. Islam kata apa dia, kalau nak gelak bukan tak boleh gelak, tapi sikit-sikit berpada-padalah. Kenapa? Sebab ianya akan mendatangkan tangis kemudian hari. Wala'iyahzubillah. Ini yang kedua. Betul, itu benda yang berlaku dalam hidup kita. Lompat suka sangat, nanti kan sakit. Betul. Yang ketiganya, antara benda yang diberikan panduan oleh Islam, iaitulah ianya mestilah dalam keadaan jangan sampai kita lupa Tuhan. Kalaupun kita nak bergelak, sebab kita, saya sebutkan dalam konteks kita yang lebih pergi kepada situasi Islam itu sendiri, apapun gelak kita, kita tetap ingat kita ada Tuhan yang mencatat setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita, setiap daripada perlakuan yang kita lakukan. Benda ni adalah merupakan satu yang common sense bagi seorang Muslim yang as a comedian. Dan the last but not least bagi saya kata dalam Islam ada satu konsep yang sangat-sangat penting, iaitulah Islam tidak menerima penghinaan. Never. Sama ada bagi seorang Muslim menghina non-Muslim, ataupun non-Muslim menghina Muslim, ataupun Muslim menghina Islam itu sendiri. Kalau tak percaya boleh buka surah Al-An'am ayat 108. Allah tak bagi, Allah sebut clear, jangan kamu mencela sembahan Tuhan agama lain. So bayangkanlah kalau kita katakan orang Islam sendiri dilarang menghina sembahan agama lain. Hina. Istilah konsep ini kena faham betul lah. Kalau kita dilarang untuk menghina Tuhan sembahan agama lain, apatah lagi menghina agama yang merupakan anutan sendiri. A part of us, satu bahagian daripada kita. So saya kata 4 konsep ni bagi saya untuk hiburan itu ada jelas guideline. Jelas, 4 konsep itu telah pun diberikan dalam konteks kita mahu berhibur-hiburan. Dan dalam konteks kita mahu berhibur-hiburan dalam aspek komedi ini, saya nak buat timbang tara di antara apa yang terjadi dalam negara kita dan amalan yang dilakukan dalam negara kita dengan negara-negara yang lebih keterhadapan dalam industri hiburan ini. Sebagai contoh di Indonesia, stand up komedinya begitu popular. Adakah di sana ataupun di negara-negara yang begitu popular juga mengamalkan kandungan-kandungan yang menyentuh soal aspek agama dan juga bangsa? Bagaimana pandangan daripada anda? Saya. Ya. Okey. Saya juga pernah membuat persembahan di Jakarta, di Bandung bersama komedian di sana. Seperti yang saudara Ashraf cakap tadi, mereka lebih matang sebab mereka bermula lebih awal, satu.
dan sikap bangsa mereka. Mereka satu bangsa. Even bangsa Cina ataupun India, etnik India yang lahir di sana menganggap diri mereka adalah Indonesian. Jadi mereka berbual dan memahami dalam bahasa dalam konteks yang sama. Jadi mereka lebih mudah untuk menyerap unsur-unsur stand up comedy dan mereka lebih matang daripada segi itu berbanding kita. Di Malaysia ada, tapi dalam bentuk dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu baru-baru ni, sejak ujung-ujung ni lah yang ada dalam bahasa Melayu. Jadi kalau di Indonesia itu sendiri, saya faham mereka, kalau konsepnya adalah kalau kita bercerita tentang benda yang berlaku, walaupun kerana tentang agama, itu bukan menghina. Itu adalah storytelling. Cerita contohnya minum benda yang tak halal di pagi hari, lepas tu sendawa, alhamdulillah, dia malu-malu seorang-seorang kan. So benda-benda macam tu it's funny, benda yang komedi yang berlaku setiap hari. Jadi kita bukan menghina atau mereka-reka cerita. Itu adalah storytelling dan memang berlaku di sana. Itu adalah strategi di sana yang berlaku. Bagaimana cuma kaedah dan pelaksanaannya mungkin ada sedikit perbezaan di sini. Dan saya nak menilai pula dalam konteks lebih besar. Saya tinggalkan sebentar soal penghinaan agama dalam konteks komedi. Kerana penghinaan agama ini dilihat dalam banyak segmentasi boleh berlaku. Dan realitinya kalau kita lihat kes-kes yang dilaporkan dilakukan dalam pelbagai medium dan juga keadaan yang cukup meremukkan hati kita bila membaca dan mendengarnya. Dalam konteks ini, saya menilai satu kajian dilakukan oleh sebuah universiti, USIM sendiri, iaitu satu kajian bertajuk Pembangunan Model Baharu Pencegahan Penghinaan Agama Islam di Media Sosial. Faktor paling besar dalam analisis tersebut adalah disebabkan kerana kurang kefahaman agama Islam itu sendiri. Dalam konteks ini, saya nak bergerak dahulu kepada mereka yang digelarkan sebagai Muslim. Daripada awal usianya itu sehingga ke habis sekolah, didikan agama itu secara wajib itu tidak pernah terputus. Maka di mana kekurangan kefahaman Islam itu masih lagi terbelakang, terbocor? Ustaz? Saya melihat ini pandangan saya, ya, kalaupun itu dapatan yang telah dijalankan oleh kajian yang sememangnya kita yakin biasanya kajian kalau dijalankan jabatannya itu adalah jabatan yang jujur. Tetapi kita tidak boleh menolak bahawasanya keadaan itu juga mungkin ada kesan luar. Contohnya satu ketika dahulu, kalaupun orang kata isu penghinaan agama ini kurang berlaku disebabkan pengaruh luar ataupun kita panggil mungkin pada ketika tersebut, saya tak salahkan stand up comedian, tidak. Tetapi untuk waktu itu, kalaupun ada daripada kalangan stand up comedian pada masa tersebut, mereka tidak akan memasukkan sebarang unsur-unsur penghinaan termasuklah hina agama. Kalau saya ingatkan pada diri saya tentang satu lawak Piramli dengan Sing, seniman bujang lapuk. Wei Sing, apa yang dikemukakan oleh Sing? Apa woi-woi? Apa woi? Itu satu nilai yang dibangunkan, iaitu sikap hormat menghormati. Benda itu tak berlaku dalam zaman yang dahulu. Tapi hari ini mungkin disebabkan oleh budaya yang telah pun cuba dinormalisasikan. Kalau sebelum daripada ini kita heboh dengan body shaming. Dan untuk zaman-zaman awal ketika mana body shaming itu dibiasakan, orang kata apa salahnya kita body shaming? It's joke. Tapi bila mana masing-masing dah mula memahami body shaming is not a joke. Ia adalah satu penghinaan, defamation. Tak boleh. Macam tu juga hari ini kita kena fahamkan masyarakat bahawasanya agama tidak boleh dipersendakan ataupun dibuat joke yang sampai peringkat kita tahu menghina, supaya masyarakat faham. Sebab benda ni adalah, bagi saya lah, untuk saya ia adalah satu kejutan budaya yang baru yang masuk. Walaupun kita kata asas agama itu difahami, tetapi bentuk penghinaan yang jenis baru ini mungkin masyarakat belum betul-betul memahami apa yang dikatakan penghinaan, apa yang sebaliknya. Bahkan kalau macam ketika mana timbulnya isu hari itu kan, ada sebahagian di kalangan kita yang menjawab kepada saya, dia kata, apa salah, ini cuma jenaka. So maksudnya dia tak tahu apa kita panggil border between jokes and defamation. Apa yang dikatakan satu penghinaan dan juga satu joke. Waktu inilah kita kena terangkan, mungkin lepas daripada ini mungkin saudara Jadi boleh bantu kita untuk bina satu benda yang boleh meletakkan satu garis di antara apa yang dikatakan joke dan apa yang dikatakan adakah ini pun menunjukkan pemikiran kita ini keterbelakang ataupun keterhadapan? Saya nak katakan terkebelakang sangat tidak, nak kata terkedepan sangat tak. Tetapi kita tahu satu benda yang puncanya iaitulah kerana, kalau saya sebutkan bahasa ni mungkin agak kasar, tetapi mungkin disebabkan oleh kejahilan kita. Kejahilan ini perlu dipahami bahawasanya
kurangnya pengetahuan yang sebenar tentang erti penghinaan agama itu sendiri menyebabkan kita mungkin tak dapat beza. Contohlah satu ketika kita kata bila mana orang menyebutkan, minta maaf ya, mak kau hijau, itu benda yang joke among us. Tetapi dalam agama, menghina ibu dan ayah orang lain adalah termasuk daripada dosa besar dan ianya termasuk dalam penghinaan terhadap ibu dan ayah kita sendiri. Orang tak tahu benda tu. Tapi kita buat joke selama je. Mak kau hijau. Orang gelap. Tapi ia termasuk daripada dosa-dosa besar. So dekat situlah kita kata ada benda-benda yang baru yang perlukan kepada pendetilan supaya masyarakat lebih faham satu ini joke, satu ini not. Sampai ke tahap begitu, masyarakat hari ini perlu dipandu. Berbeza satu ketika dahulu, orang dulu diberikan kunci, dipaham segala-galanya. Orang hari ini mungkin kita kata ada keterbatasan kepada cara dia berfikir, dipanggil critical thinking, untuk dia nak buat subtopik yang dia boleh faham daripada kunci yang diberikan. Mungkin itu kekurangan anak-anak hari ini. Atau mungkin juga disebabkan kerana ajaran dan juga kaedah pelaksanaan untuk memahamkan mereka ini tidak semesra dan sedekat yang semahunya kepada mereka. Tapi jawapan itu nanti simpan dahulu kerana kita nak beristirahat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Analisis masih lagi bercakap soal isu hina agama. Ustaz, sebelum kita beristirahat sebentar tadi, dengan jawapan Ustaz sebentar tadi, saya nak bertanya soal bagaimana kaedah cara kita menyampaikan maklumat dan juga kefahaman kepada mereka. Adakah disebabkan kelemahan kita ini dalam menguruskan untuk memberi kefahaman kepada masyarakat secara umumnya menyebabkan kegagalan pemikiran kita untuk membezakan antara titik tengah dua perkara penting ini? Untuk berlaku adil lah, saya kata ianya adalah merupakan satu proses timbal balas. Maksudnya daripada pihak penyampai, saya sendiri dalam bidangnya, saya kata mungkin ada kelemahan pada diri kami sendiri dan saya kena mengakuinya. Disebabkan mungkin hari ini dia punya trademark, kalau orang sebut ustaz ni tak berani dirapati. Orang komedian nak bagi tengok ustaz pun takut, contohnya kan. Contohlah Dan daripada sudut kita kata anak-anak muda sendiri ataupun masyarakat sendiri, kalau kita dapat kembalikan balik bagaimana satu ketika dahulu apapun masalah masyarakat itu akan dirujuk kepada bahasanya orang-orang tua, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sepatutnya menjadi tunjuk teladan yang baik bagi masyarakat. So perkara ini adalah merupakan proses timbal balas yang perlu kita kembalikan, sedangkan hari ini kita tahu dengan wujudnya globalisasi, antara yang didekatkan itu ialah telekomunikasinya, tetapi yang dijarakkan itu ialah silaturahim. Baik. Wallahualam. Ringkas tapi memberikan isi yang cukup padat. Dalam konteks situasi semasa dalam industri komedi ini, saya bertanya kepada saudara Jadi, kalau saya lihat kembali apa yang berlaku di baru-baru ini, ia mencerminkan keadaan bila mana wujudnya satu tempat, ruang untuk mereka melakukan, tetapi dalam konteks yang sama, ruang itu seolah-olah rupa-rupanya tidak dikawal selia kerana ia tidak berdaftar dengan pihak yang memberikan lesen dalam konteks sebagai tempat hiburan. Maka dalam konteks ini, bagi memastikan supaya kejadian bersama tidak berulang kembali, bagaimana pandangan daripada Jadi sendiri untuk komitmen yang perlu diberikan oleh mereka dalam industri ini supaya bagi mereka yang mahu melakukan sebarang bentuk aksi komedi ini, mereka hanya boleh melakukan di tempat yang dibenarkan saja kerana wujudnya kawal selia di tempat itu. Okay. Dalam konteks yang berlaku baru-baru ini, kita faham ia adalah konsep open mic. Open mic ini adalah malam ataupun waktu yang kita dibenarkan untuk orang yang amatur ataupun tak ada pengalaman, ataupun orang yang memang ada pengalaman untuk polish jenaka-jenaka yang baru, jenaka-jenaka yang masih fresh, masih perlu olahan kan. Jadi tempat tu memang sudah dikawal selia. Seperti yang berlaku dalam kes yang baru-baru ni, apa yang berlaku tu terlalu sekelip mata. Dan memang tujuan perpetrators tu memang nak memprovokasi. Memang dia ada niat. Memang daripada awal lagi agenda dia untuk provoke. Bukan buat komedi. Cuma dia tahu kelemahan, bukan kelemahan yang dia tahu malam open mic ni sesiapa pun boleh pergi. Walaupun kita bagi guideline, jangan kutuk ni, jangan buat ini, ada 3 minit. Tapi dia cakap, ini chance, ini peluang untuk aku buat sesuatu untuk ditayangkan kepada dunia. Jadi dia memang ada niat daripada awal untuk memprovok dan dia menggunakan sebaiknya. Dan
kelab itu sendiri mempunyai guidelines sebenarnya. Apabila berlakunya keadaan itu, persembahan itu telah dihentikan dan mereka berdua telah di-ban, telah dilarang daripada masuk ataupun ada association lagi dengan kelab tu. Yang itu berlaku, yang itu memang ada bukti daripada segi bertulis dan daripada segi lisan. So memang semua yang patut berlaku hari itu sudah berlaku. Maka selepas ini bagi mereka yang mahu melakukan komedi-komedi ini, sewajarnya pergi tempat yang telah pun diberikan lesen secara sah oleh undang-undang itu bagi mengawal sedia. Yeah, Setuju? Setuju. Baik, dalam konteks ini juga isu yang timbul tentang soal isu provokasi. Tidak boleh tidak, antara faktor yang menjadi penyumbang juga seperti kita sebut tadi adalah tentang kurang kefahaman. Soalan ini saya nak ajukan kepada Ustaz, kita bulan depan bulan 8 31 Ogos 1957 sehingga kini 2022 sudah hidup bersama lebih daripada 60 tahun kita hidup. Masih tidak memahami soal sensitiviti masyarakat dan juga keagamaan ini? Ini satu isu yang kita tak katakan ia berlaku lewat waktu ini saja. Bahkan ia telah berlaku, kalau kita pernah mendengar sejarah negara ini, pernah berlaku sebelum daripada ini. Cuma lately ni, kemudian hari ini mungkin perkara ni antara hikmahnya lah. Saya tak kata benda ini bagus, tidak. Untuk kita kembali menyemak sikap kita sebagai warga negara Malaysia. Apa erti saya sebagai seorang warga negara Malaysia? Kita bukan warga negara Eropah ataupun di negara-negara yang lain. Untuk kita faham apa sebenarnya norma-norma yang kita boleh hidup sebagai seorang manusia, tak kiralah daripada mana-mana agama sekalipun, apatah lagi kalau kita seorang Muslim, yang sepatutnya ada nilai sensitiviti yang sangat-sangat tinggi sebab kita ada satu nilai tambah, value added dalam diri kita, iaitu Islam. Islam yang telah menunjuk kita cara apa yang sepatutnya kita buat dan apa yang tak sepatutnya kita buat. Sekurang-kurangnya bila mana saya berikan 4 guideline tadi pun, kalau kita renung balik apa yang berlaku bagi peristiwa tadi pun, saya yakin orang yang berfikiran waras akan menolak bentuk-bentuk provokasi yang sedemikian rupa. Tak kiralah daripada mana-mana agama. Sebab once kita benarkan satu pintu terbuka untuk satu part yang kita kata okay, it's okay, akan terbuka pintu yang kedua yang lain. Katalah hari ini Islam dihina. Tapi bagaimana pula kalau tiba satu masa nanti stand up comedian menghina agama lain pula dalam negara kita juga? Adakah itu satu benda yang cuba dinormalisasikan? Saya yakin benda ini tidak akan boleh diterima dalam mana-mana orang yang memahami tentang konsep Malaysian ini, warga negara Malaysia ini. Dan kita harap sensitiviti ini dapat dikembalikan balik kepada roh kehidupan yang namanya kehidupan orang yang nak bahagia. Kecuali orang tu adalah masalah yang ada masalah dalam diri dia, itu jenis kita tak boleh terima. Tapi kalau orang yang normal macam kita semua, saya yakin tuan-tuan di rumah pun juga seperti mana kita nak hidup aman, kita tak nak havoc-havoc, kita tak nak risau-risau. Kita nak hidup, dan kita telah pun ada standard komedi yang bagi saya orang Malaysia sangat berbangga dengannya. Siapa dia? P. Ramlee. Pernah tak P. Ramlee buat satu benda yang mengguris hati masyarakat Malaysia? Itu adalah satu tahu yang mungkin boleh kita gunakan. Saya nak bertanya soalan cukup ringkas kepada saudara Jadi. Kalau slide kembali, Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mengenakan hukuman setahun penjara dan juga 50,000 maksimum. Seksyen 298A Kanun Kesiasaan disebabkan kerana berlakunya ketidakharmonian dalam konteks agama, kesannya adalah penjara maksimum 5 tahun. Bagi anda gerun ataupun tidak? Gerun sangat. Cukup menggerunkan. Strategi untuk menyelesaikan perkara ini, adakah baik kita menggerunkan kepada pelakunya bagi memastikan supaya tidak ada lagi isu-isu penghinaan agama ini? Pandangan pada Ustaz. Tetap menjadi prioriti bagi kita adalah kesedaran, pendidikan, ya prioritinya. Tapi kalau kita pernah mendengar sabda Nabi SAW dalam satu konsep yang dipegang oleh kita dalam kehidupan bermasyarakat ni, kata Nabi SAW apa dia? Innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran. Allah Subhanahu wa taala akan mencegah sesuatu keburukan itu dengan kekuasaan lebih daripada dia mencegah sesuatu itu dengan Al-Quran. Ya, pelajaran itu diberikan sepenuhnya. Al-Quran telah memberikan pelajaran sepenuhnya. Apa yang patut kita buat, apa yang tak patut. Seperti mana ayat yang telah saya kongsikan tadi, 108 surah Al-An'am. Tapi ada setengah orang, dia boleh menerima pelajaran seperti mana pelajaran dalam kelas, tetapi setengah-setengah daripada pelajar perlu disiplinkan dengan rotan. Itu bahasa saya. Kalau itu sudah gerun, saya mengambil contoh di negara Pakistan. Tindakan kepada mereka melakukan penghinaan agama Islam, kesannya sama ada
gantung sampai mati ataupun penjara seumur hidup. Lebih menggerukan ataupun tidak? Gerun. Sangat gerun. Pandangan daripada Ustaz pun dalam konteks ini, adakah sehingga ke tahap itu kita perlu melakukan kesan kepada undang-undang bagi mereka menghina agama Islam? Kita akan melihat kepada situasi masa ke semasa. Mungkin apa yang berlaku di Pakistan itu belum lagi berlaku sampai ke tahap itu di sini, kita harap begitulah. Tapi kita pun tak berharap sampai tindakan itu perlu sampai tahap tersebut. Sebab kita ada sesuatu yang perlu kita jaga, iaitulah keharmonian hidup bermasyarakat. Apapun undang yang diperkenalkan, kita yakin ianya akan meraihkan keharmonian masyarakat yang menjadi teras keutuhan hidup kita dalam Malaysia ini yang kita cinta. So kalau kita kata sampai tingkat, kalau kita katakan dadah satu ketika dulu merupakan musuh negara sampai terpaksa diletakkan undang-undangnya, iaitulah hukuman gantung sampai mati. Kalaulah itu menjadi parah seperti parahnya najis dadah, wallahu alam, saya tidak berharap begitu, tetapi kalaupun sampai tahap begitu, kita boleh bayangkan bagaimanakah satu ketika dadah yang bukan merupakan budaya masyarakat kita sehingga ianya dibudayakan sampai terpaksa diletakkan undang-undang tersebut. Maka jangan sampai kerana satu komedi seorang menuju ke tali gantung. Itu antara perkara yang mungkin dihujahkan dalam konteks ini. Selepas ini saya nak meninjau pula dalam konteks bagaimana penyantunan kaedah strategi yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak berwajib bagi memastikan supaya masyarakat faham soal sensitiviti dan pelan agresif yang perlu diambil oleh pihak kerajaan secara khususnya untuk menyantuni perkara ini. Semuanya dalam analisis selepas ini. Jangan ke mana. Kembali semula dalam analisis, saya nak terus bergerak kepada saudara Jadi. Saudara Jadi, kalau kita melihat apa yang sedang berlaku di negara kita, ada dua pihak yang mempunyai perbezaan pandangan dan juga pendapat dalam konteks soal kebebasan untuk mengekspresi apa jua bentuk sekalipun, suara ataupun perlakuan. Ada yang menganggap bahawasanya tindakan memberikan ataupun mengekspresikan keinginan mereka ini adalah perlu diraikan. Pun begitu, dalam kita meraikan kebebasan apa jua bentuk sekalipun, wajarkah kita melihat bahawasanya ia akan menjejaskan satu pihak lain dalam konteks ini? Okey, kebebasan bersuara seperti saya cakap tadi bergantung dengan siapa yang mendengar menjadi audiens kepada kita. Kalau kita pergi ke tempat tu memang untuk berpolitik contohnya, memang orang nak dengar kita kutuk parti sana, parti sini. So itu akan diraikan lah. Itu memang tak boleh nak dielakkan. Tapi dalam konteks menghibur, benda yang langsung tak ada kaitan dengan hiburan patut dibuang. So dalam konteks ini memang kita tahu apa yang berlaku yang menjadi viral recently ini adalah memang satu provokasi. Dan dia menganiaya, mensabotaj. Ini yang menjadi masalahnya bila mana hiburan itu maksudnya begitu subjektif. Mungkin hibur tertawa kepada ustaz tetapi kepada saya tidak. Bagaimana sebagai seorang yang berada dalam industri ini untuk menyantuni situasi tersebut? Sebenarnya kena buat study lah. Kita kena praktis. Open mic ni dah tolak tepi lah. Memang benda yang kita memang tak praktis dan tak tahu apa hasil. Sebenarnya kalau kita ready, kita dah praktis, kita dah selalu buat, kita buat, orang tu akan terhibur. InsyaAllah akan terhibur. Dan itulah gunanya open mic tadi. Untuk kita praktis menjadi seorang yang lebih berkualiti. Medium yang begitu besar khususnya dalam media sosial melihatkan kepada ruang itu lebih besar, Ustaz, untuk kita melakukan apa jua bentuk sekalipun. Adakah sudah masanya kita bergerak sebagaimana negara Indonesia ketika ini yang mewajibkan aplikasi tersebut berdaftar kepada pihak kerajaan, maka mudah untuk mereka membuat pemantauan? Dalam konteks ini bagaimana demi keharmonian hidup beragama? Saya melihat satu solusi awal lah sebelum pergi kepada pelaksanaan tindakan yang memerlukan kepada kuasa dan sebagainya. Saya mungkin boleh cadangkan setiap daripada kita cuba bawakan konsep tanggungjawab. Konsep tanggungjawab inilah yang kalau masing-masing tahu apa yang perlu ditanggung dan apa yang perlu dijawab. Contohnya bagi kami sebagai golongan yang kita katakan golongan, kalau orang kata golongan agamawan ataupun golongan akademik, membawakan satu mesej kepada masyarakat, kita perlu menyampaikan sesuatu yang bukan membawa masyarakat pergi ke belakang. Tetapi kita akan bawa masyarakat untuk pergi ke hadapan, membangun masyarakat dalam apa juga ruang lingkup yang kita ada. Dan saya yakin sebagai seorang komedi Malaysian, mereka juga punya tanggungjawab untuk bawakan konten-konten mereka itu membangun masyarakat, bukan sekadar kita kata mengekspresi diri, tidak. Tetapi bagaimanakah expression itu tujuannya adalah untuk membangun, bukan meruntuh.
So sehinggalah kepada perkara tersebut, kalau kita kata setiap daripada kita memainkan peranan untuk membangun masyarakat seperti mana yang telah disebutkan tadi, ada negara-negara yang bila mana mereka bangunkan stand up comedian, dia betul-betul membangunkan masyarakat, minda, berfikir dan sebagainya. Kenapa kita tak boleh begitu? Seperti mana yang telah dibuat oleh bapa seniman kita yang hebat, iaitu P. Ramlee kita, yang membawakan gagasan berhibur itu tetapi membangun masyarakat dengan nilai-nilai yang sampai ke hari ini dipegang oleh masyarakat. Kita boleh sampai ke tahap tersebut. Cuma soalan yang terakhir tadi, bila mana sebutkan tadi, kena ada kuat kuasa. Di situlah tanggungjawab penguasa pula, bagaimana untuk nak membawakan tanggungjawab sebagai penguasa bagi membawakan sesuatu yang saya tak kata benda buruk, komedi benda yang baik untuk nak hiburkan manusia, tetapi sebagai penguasa mereka juga ada tanggungjawab untuk nak memastikan keharmonian itu tidak tercalar kerana satu ketawa pada satu malam. Wallahu a'lam. Saya nak menilai selepas ini dalam konteks bagaimana strategi dilakukan oleh kerajaan khususnya agensi-agensi dalam dua perkara penting, perundangan dan juga soal mendidik. Tetapi saya tinggalkan dulu persoalan tersebut kerana saya nak menilai dulu dalam konteks kesan kepada dunia komedi dalam kes yang berlaku baru-baru ini. Individu yang sudah berada dalam industri ini, adakah anda berpandangan bahawasanya ia memberikan satu lagi perkembangan yang baik kepada industri komedi ataupun sebenarnya merencatkan khususnya kepada periuk nasib? Secara jujurnya memang amat-amat merencatkan. Saya dah berkecimpung dalam industri ini sejak daripada zaman Raja Lawak lagi 2010. Ustaz pun alhamdulillah banyak mengundi untuk saya. Kemudian macam kita faham di Malaysia ni stand up comedy ni bermula dengan bahasa Inggeris. Kemudian 2014 kita ada komedi dengan Haris Iskandar, kita ada rancangan-rancangan yang lebih mesra masyarakat. Stand up comedy ni kita faham dia observation, kena pemahaman. Bahasa Melayu ni agak susah sikit nak bagi orang berfikir dalam konteks komedi. Dan kalau ikutkan di Malaysia, kita agak ke belakang sikit daripada Indonesia. Mereka lebih matang, mereka lebih awal, ada suci, ada suca. Kita masih muda. Dan tapi dengan terhasilnya stand up comedy dalam bahasa Melayu, ramai orang yang mempunyai kreativiti, observation, yang dapat mencari rezeki daripada stand up comedy. Dan macam mana Ustaz cakap tadi, kita memupuk majmuk, masyarakat majmuk, bermasyarakat dalam berseluruh. Dan kita, benda tu sebenarnya banyak yang baik. Memberi rezeki, memberi pengajaran, memberi macam bila kita menyentuh hal-hal yang berseluruh sama ni, kita lebih yalah okey aku faham macam tu. So terus terang cakap, apa yang berlaku baru-baru ini memang amat menyedihkan. Memang mereka berniat untuk sabotaj dan mereka berniat untuk provokasi agama. Memang tiada kena mengena langsung dengan stand up comedy. Tindakan yang berlaku dalam kes sebelum ini akhirnya juga melihatkan kepada kita bagaimana respon balas diberikan oleh masyarakat. Satu yang bagusnya kerana kita melihat bahawasanya berpusu-pusu kita menunjukkan solidariti bahawasanya kita menentang tentang perkara ini. Cuma saya nak menilai tentang kaedah kita menentang itu, Ustaz. Kaedah kita untuk menentang situasi penghinaan agama berlebih-lebihan sehingga boleh mencederakan orang lain. Adakah ini strategi yang memang diinginkan oleh agama? Kita dapat lihat dalam apa yang telah ditunjukkan contoh teladannya oleh Nabi SAW, hatta di bumi Madinah itu sendiri, sebenarnya kalau orang faham tentang konsep bernegara Nabi di Madinah, ianya dinaungi oleh piagam Madinah ataupun dalam bahasa kita kata perlembagaan Madinah. Perlembagaan ataupun kita panggil kuasa undang-undang, punca kuasa itu adalah kepada pemerintah untuk mengambil tindakan apabila berlaku sesuatu ketidakadilan dalam masyarakat. Sama ada penghinaan, itu merupakan satu ketidakadilan sebenarnya. Tidak diberikan kepada orang awam. Cuma hari ini mungkin kita kata apa yang berlaku adalah disebabkan oleh wallahu alam satu provokasi seperti yang disebutkan tadi. Bila mana berlaku dalam kalangan bawahan pula, bukan berlaku di kalangan orang kata orang yang boleh diambil tindakan, maka pada ketika itulah ianya mencetus suasana yang tak harmoni. Tetapi kita seru kepada masyarakat kita kembali balik kepada konsep bernegara, bahawasanya apa-apa tindakan yang melibatkan, kalau diri kita pengawalnya. Tetapi kalau melibatkan orang lain, pengawalnya ialah pemerintah yang mengikat kita dengan kuasanya, dengan undang-undangnya. Walaupun kita tahu dalam mana-mana lompong
yang ada dalam undang-undang ni ia boleh diperbaiki daripada masa ke semasa. Kalau ada kekurangan, contohnya tak cukup 5 tahun misal katalah. Nauzubillah min zalik. Tambah 10 tahun. Di sana tetap ada tempat yang akan menggubalnya, itulah parlimennya, yang akan melaksanakan tindakannya mahkamahnya, dan ada tempat untuk dijatuhkan hukuman tersebut, itulah penjara. Kita tidak boleh melakukan tindakan kita sendiri sebab kalau matlamat kita untuk membendung perkara tersebut ialah untuk memelihara keharmonian. Perhatikan balik tindakan kita, adakah itu membawa kepada keharmonian? Kepada keadaan keharmonian. Saya nak meninjau kepada saudara JD yang merupakan seorang rakyat Malaysia dan juga beragama Islam. Melihatkan kepada agensi-agensi ataupun institusi-institusi sedia ada ketika ini, khususnya untuk membimbing, memberi pendidikan kepada rakyat Malaysia. Adakah anda melihat bahawasanya dalam pemerhatian anda, kita bergerak dalam keadaan yang cukup matang dan keterhadapan, khususnya begitu agresif untuk mematangkan kita ini tentang ilmu-ilmu keperluan dalam konteks untuk memahami agama-agama lain? Di Malaysia, alhamdulillah daripada dulu lagi sampai sekarang saya rasa pendidikan, pengajaran ataupun apa pemantauan yang dilakukan oleh penguatkuasa adalah dalam keadaan yang betul-betul mantap, yang betul-betul memuaskan. Tapi macam kita bincang tadi, ada orang yang mengambil tindakan secara peribadi. Of course sekarang tambah-tambah lagi dengan zaman social media, ada yang nak jadi hero lah pula, nak jadi champion kan. Jadi nak dapatkan sedikit limelight tu, jadi mereka bertindak terburu-buru. Kerana benda tu memang akan macam menyimbah minyak ke apa? Api. Ke api kan. Jadi yang itu kalau boleh macam Ustaz cakap tadi, kita elakkanlah. Technically memang pemantauan ilmu yang kita ada dengan macam Saudara Ashraf cakap daripada tadi, daripada sekolah lagi kita dah duduk melaungkan rukun negara. So memang kita memang dah terjaga daripada sudut itu. Kalau kita sudah mantap dan terjaga, mengapa kes yang diadukan saban tahun semakin meningkat, Ustaz? Jawapan yang sebenarnya saya kata kajian pertama mesti terus dijalankan. Alhamdulillah USIM telah bangunkan apa yang telah kita mampu usahakan. Puncanya telah dikenal pasti. Penyelesaiannya pula bagaimana? Penyelesaiannya iaitulah saya sebutkan tadi, saya kata ianya mesti berlaku timbal balas. Contohlah kita kata kalaupun ada guru yang nak mengajar, kalau pelajarnya tidak mahu ke sekolah ataupun ada pelajar nak belajar tapi guru pula tak bersedia menyampaikan apa yang sepatutnya dipelajari, so ianya lah proses timbal balas daripada kedua-dua belah pihak. Daripada kita menyalahkan sesiapa, alangkah baiknya kita memperbaiki keadaan. Mencari salah siapa senang. Tapi nak mencapai kepada memperbaiki keadaan, ini satu usaha yang saya kata tanggungjawab itu saya kena fikirkan sekarang. Saya kena merapati orang-orang seperti mana Abang Jadi untuk masa depan yang lebih baik, insya-Allah. Daripada kita membentuk entiti kita yang berasingan, saling salah menyalah, maka itu bagi yang punya kuasa pula, Ustaz, untuk memastikan dan mendidik mereka mempunyai nilai dan juga semangat tanggungjawab itu, apakah pandangan daripada Ustaz untuk mereka lakukan langkah awal ini? Cukup saya katakan bahawasanya Nabi SAW telah menyatakan satu kalimah yang saya kira kalau kalimah ini didengari oleh orang yang berfikiran waras, dia pasti akan memikirkan sampai takkan tidur malam. Apa dia? Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya apa yang akan dipimpin oleh dia. Baik, di penghujung ini ringkas saja daripada kedua-duanya. Kita mahu memastikan supaya setiap daripada rakyat Malaysia ini faham bukan semata-mata menghormati agama Islam sahaja, tetapi semua agama yang berada di negara ini. Kerana bila bercakap soal isu hina agama, ianya tidak hanya tertaluk kepada isu Islam semata-mata. Dalam konteks ini, saya melihat bagaimana komitmen dilakukan dan disuarakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad, mengatakan bahawasanya penyelesaian jangka panjang ada dua perkara perlu diletakkan. Soal pendidikan, soal hukuman sedia ada. Bergerak ke arah kedua-dua perkara ini, cadangan daripada dua-dua peringkat, mungkin daripada sebagai seorang ahli komedian dalam masa sebagai rakyat Malaysia dan juga ahli akademik, apa yang perlu untuk kita tambah nilainya dalam konteks pendidikan dan hukuman sedia ada? Saya mulakan dulu dengan Ustaz. Saya mencadangkan untuk peranan ini kita mainkan secara bersama. Semua peringkat yang saya lihat, wallahu alam Abang Jadi, saya boleh menerima lawak komedi masyarakat yang betul-betul melaksanakan komedi kerana asuhan daripada ibu dan ayah kita yang menunjukkan apa yang baik, apa yang buruk. Ini yang saya terima. Dan masyarakat juga membantu untuk nak memahamkan kita apa yang patut, apa tak patut. Tetapi tak pernah wujud dalam kehidupan kita yang lepas benda yang tak betul dikatakan betul, benda yang tak betul dikatakan betul. Ini benda yang akan merosakkan nilai sama sekali. Kalau kita sama-sama sepakat
untuk menyokong apa sahaja kebenaran dan menolak apa sahaja kebatilan di mana pun ruang kita berada. InsyaAllah kita boleh capai keharmonian tersebut. Saudara Jadi, bagaimana anda pula punya jawapan? Saya setuju juga Ustaz. Apa yang Ustaz cakap, semua setuju? Setuju. Baik, dalam konteks ini terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya kerana telah memberikan pandangan dan juga buah fikiran, iaitu kepada Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad, seorang pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan juga Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia, juga yang alhamdulillah dapat menahan diri daripada melakukan sebarang lawak dalam sesi lebih kurang 1 jam ini, iaitu saudara Ahmad Zaidi Masdi ataupun lebih dikenali sebagai Jadi. Terima kasih banyak-banyak keduanya dan kita berbincang soal isu hina agama, hak asasi ataupun provokasi. Baiklah saudara, negara ini telah pun terbina begitu lama dan keistimewaan negara ini adalah tidak lain tidak bukan kerana perbezaan ras-ras yang berbeza-beza. Maka untuk memastikan supaya kita dapat hidup bersama, tidak boleh tidak, hormat menghormati adalah rasmi paling utama. Dan paling penting juga, kita perlu belajar daripada kesilapan lalu. Sejarah banyak memberikan kisah-kisah yang barangkali kita terlupa, tetapi itulah pentingnya sejarah lama. Di akhirnya, bagi mereka yang mempunyai kuasa, lakukanlah apa jua sekalipun yang boleh dilakukan. Tujuannya tidak lain tidak bukan soal memastikan keharmonian terus ada. Dan bagi kita masyarakat yang hidup di negara ini, jangan kita hanya mengingat bahawasanya diri kita sahaja yang akan hidup di negara ini. Tenung dan renung anak cucu kita yang mahukan sebuah kedamaian dan keharmonian. Saya kira itu sahaja daripada saya Dina Syah Salim. Sekian sahaja untuk analisis minggu ini. Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia.